Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk hari ini kita akan sambung lagi Pendidikan Islam tahun 5, pelajaran 4, taati pemimpin. Ini dalam bidang hadis ya. Kita baca sudah kan hadis ini pada minggu yang lepas berkenaan dengan taati pemimpin. Baik, hari ini kita akan teruskan lagi pada muka surat yang ke-53, buku teks masing-masing, buka dan kita baca sama-sama. Dan pemimpin ini kita mesti patuh dan taat sama ada kita suka ataupun kita tidak suka. Selagi mana apa yang diperintahkan itu adalah perkara-perkara yang betul, yang baik. Baik, sekarang kita lihat bagaimana cara kita mentaati pemimpin. Baik, yang pertama, patuhi dalam perkara kebaikan. Maksudnya apa? Andainya pemimpin itu menyuruh kita melakukan perkara yang tidak baik ataupun melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Kalau contohnya kalau seorang suami dia pemimpin kepada isteri, tapi bila suami menyuruh isteri untuk tidak menutup aurat bila keluar daripada rumah, maka isteri tidak perlu patuh, tidak perlu taat. Tapi kalau suami suruh apa saja yang berbentuk kebaikan, mesti dia taat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, cara mentaati pemimpin ialah bersopan dan tidak meninggikan suara ketika berbicara dengannya. Maksudnya, bila kita sedang berbicara dengan pemimpin, berbicaralah dengan cara yang sopan. Contohnya kita dengan mamak kita. Bila mamak kita tegur kesilapan kita, kita kena terima dengan baik dan berjawab dengan sopan. Dan jangan sekali-kali meninggikan suara. Contohnya dengan guru, contohnya dengan orang-orang yang lebih dewasa daripada kita. Baik, kemudian yang ketiga, bekerjasama dan memberi sokongan kepada usaha kebaikan. Contohnya, kalau ketua kampung berikan satu perintah dan arahan kepada orang-orang kampung untuk kita buat gotong royong membersihkan kampung, jadi kita cara mentaatinya sebagai ketua kampung, kita bekerjasama. Malah kita berikan sokongan, kita bantu dia apa yang boleh kita bantu. Baik, kemudian yang keempat, menasihatinya, ya, menasihati pemimpin dengan cara yang baik. Sudah tentu setiap manusia itu tidak terlepas daripada kesilapan, termasuklah pemimpin. Jadi kalaulah pemimpin itu terbuat kesilapan, maka caranya kita nasihat dengan cara baik. Jangan kita menceritakan aibnya, kita tegurnya di hadapan orang ramai, nanti dia akan rasa malu sebab dia pemimpin. Jadi kita nasihatkan dengan cara yang baik dan malah mungkin kita perlu nasihat secara diam-diam. Maknanya kita ajak dia bersembang seorang diri, kita cakap dengan baik. Dan yang kelima, sentiasa mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Dan yang keenam, menghargai jasanya. Maknanya kita sekurang-kurangnya kita ucap terima kasih ataupun kita ceritakan kebaikan-kebaikannya. Apakah akibat jika saya tidak mentaati pemimpin? Kalau kita masih degil, keras kepala, kita tidak mahu dengar cakap guru, tidak mahu dengar cakap mamak kita, bapak kita, tidak mahu ikut kata ketua kampung, tidak mahu dengar kata guru besar, apa akibatnya? Buruknya, kesan buruknya. Yang pertama, mendapat kemurkaan Allah. Ya, sudah tentu sebab Allah suruh kita taat. Bila kita tidak taat, maka kita dimurkai, dimarahi Allah. Tiada keberkatan dalam hidup dan merendahkan maruah diri kita sendiri. Yang seterusnya, ibu bapa akan rasa sedih. Ya, sudah tentu bila ibu bapa suruh kita anak-anak buat kebaikan tapi kita tidak mahu, kita tidak mentaatinya, maka sudah tentu dia sedih. Suruh untuk buang sampah saja kan, bersihkan rumah tapi kita tidak taat, maka sudah tentu mereka akan sedih. Hidup tidak akan bahagia. Baik, yang seterusnya, menyebabkan kemalangan. Bayangkan kalau kita berada di atas jalan raya dan kita sedang memandu kereta, kita tidak patuh kepada perintah ataupun arahan yang dikeluarkan oleh pemimpin. Contohnya apa? Salah satu bentuk arahan itu ialah peraturan di jalan raya. Bila kita berada di lampu merah, maka kita kena berhenti. Tapi kalau kita tidak patuh, apa yang akan terjadi? Kemalangan. Begitu juga menyusahkan pengguna yang lain dan dikenakan tindakan undang-undang. Contohnya macam zaman sekarang kan, ke zaman COVID ini,
Maka pemimpin menyuruh kita supaya duduk diam saja di rumah kecuali kalau ada urusan penting. Tapi kalau kita langgar juga perintahnya, akibatnya apa? Akibatnya kita mungkin akan dijangkiti penyakit COVID ataupun kita akan dikenakan saman sebanyak 1,000. Diambil tindakan disiplin. Contohnya kalau kita di sekolah, kita tidak patuh kepada perintah guru, arahan guru besar, maka kita akan dikenakan tindakan disiplin. Yang seterusnya dibenci oleh rakan. Ya, sudah tentulah kawan-kawan pun tidak suka. Dan vandalism berleluasa. Apa itu vandalisme ataupun vandalism? Iaitu merosakkan harta benda awam akan berleluasa. Baik, ialah bila kita tidak patuh, maka kita akan buat sesuka hati sahaja di sekolah ataupun di mana-mana tempat, maka akan rosaklah apa-apa kemudahan yang ada. Baik, yang terakhir antara akibatnya ialah huru-hara dan kacau bilau dalam negara kita. Bila kita tidak taat kepada pemimpin. Kemudian akan berlakunya kerosakan harta benda. Merosakkan harta benda itu akibatnya dan imej negara akan buruk. Bayangkan kalau kita lihat ada segelintir negara-negara di luar sana yang mana rakyatnya tidak patuh, tidak taat kepada pemimpin, lalu melakukan kerosakan, melakukan kemusnahan di negara mereka, lalu orang-orang ataupun negara-negara lain melihat negara itu sebagai negara yang buruk imejnya. Jadi kita tidak mahu jadi begitu. Baik, cuba lihat di sini sekumpulan penguin yang sedang diancam oleh ikan. Lihat apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Cuba kita lihat. Lihat yang di sini. Ini pemimpin dia. Dia bercakap supaya bertindak sesuatu. Kita lihat apa dia buat. Apa yang terjadi? Mereka berkumpul di satu sudut dan menyebabkan ais yang bongkah ais ini terangkat dan jadi ikan tadi tidak dapat memakan mereka, malah terhantuk di bongkah ais ini. Bayangkan kalau pemimpin ini tidak ditaati oleh semua pemimpin ini ataupun mungkin sebahagian, apa jadi? Kita lihat contoh yang lain pula. Baik, lihat keadaan semut-semut ni. Dalam keadaan mereka sedang bekerja, tiba-tiba ada ancaman daripada seekor binatang yang ingin memakan seekor semut di sini. Jadi apa tindakan pemimpin? Lihat di sini. Ini pemimpinnya. Lihat. Hasil daripada arahan pemimpin. Baik, andainya ada sebahagian mereka yang tidak ikut arahannya, apa jadi? Terakhir, ketam. Lihat ada ancaman daripada burung. Sebab burung ni nampak ada seekor ketam yang bersendirian. Lihat, walaupun ketam ini kecil, dia memimpin ketam-ketam yang lain untuk bertindak. Apa jadi? Lihat. Bayangkan kalau ketam itu ada yang tidak mahu bertindak sedemikian, sudah tentu sebahagian mereka akan dimakan.